Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan menerangkan serba sedikit tentang perkembangan alam Melayu. Baiklah, perkembangan alam Melayu ini berlaku pada 4 zaman yang berbeza, iaitu zaman prasejarah yang akan diterangkan oleh saya, Aiman Syafiq. Kemudian zaman proto-sejarah yang akan diterangkan oleh Nik Muhammad Izzat Firdaus. Kemudian zaman pensejarahan yang akan diterangkan oleh Khairil Izani. Dan akhir sekali ialah zaman sejarah moden akan diterangkan oleh Muhammad Amir Hamzah. Baiklah, zaman prasejarah ini terdiri daripada 4 zaman yang berbeza, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Zaman Paleolitik ini bermula kira-kira 200,000 hingga 300,000 tahun yang dahulu, di mana zaman ini merupakan zaman yang terawal berlaku di tanah Melayu. Masyarakat pada zaman ini masih lagi belum maju kerana mereka mengamalkan kehidupan secara berpindah randah. Mereka tidak tinggal di satu kawasan yang secara tetap. Contohnya, mereka tinggal di dalam gua, kemudian mereka akan berpindah ke tempat lain seperti tebing sungai. Kemudian mereka akan berpindah pula ke tempat yang lain. Alatan yang digunakan pada zaman ini ialah batu, di mana batu tersebut berupa batu serpihan. Alatan ini digunakan oleh masyarakat pada zaman Paleolitik untuk memburu dan juga menangkap ikan. Seterusnya ialah zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik ini bermula kira-kira 35,000 tahun dahulu, di mana pada zaman ini masyarakat sedikit maju, di mana mereka mengamalkan kehidupan secara sara diri. Alatan yang digunakan pada zaman ini ialah sama juga batu, tetapi mereka menggunakan batu untuk mencipta alatan keperluan dan juga mencipta senjata untuk memburu, untuk menangkap ikan dan juga untuk bercucuk tanam. Kemudian zaman yang ketiga ialah zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini berlaku kira-kira 11,000 tahun dahulu. Zaman ini merupakan zaman batu yang paling maju antara zaman-zaman sebelumnya, di mana masyarakat pada zaman ini mula berhubung antara satu sama lain, di mana contohnya masyarakat yang tinggal di gua akan berhubung dengan masyarakat yang tinggal di tebing sungai. Mereka mengamalkan kehidupan secara tetap. Mereka tinggal di suatu kawasan secara tetap. Dan juga pada zaman ini, mereka mengamalkan sistem barter. Sistem barter ini ialah sistem pertukaran antara barang dengan barang yang lain. Contohnya, mereka menukarkan barang bekalan makanan. Seperti mereka menukarkan ayam dengan ikan. Jadi mereka dapat merasa makanan yang berbeza daripada biasa. Alatan yang digunakan pada zaman Neolitik ialah batu, tetapi batu tersebut dia ialah batu yang mereka menggunakan batu untuk mencipta teknologi yang lebih sempurna berbanding zaman-zaman yang sebelumnya. Zaman terakhir ialah zaman logam. Zaman logam ini berlaku kira-kira 4,000 tahun yang dahulu, di mana zaman ini merupakan zaman yang paling maju antara zaman-zaman sebelumnya. Zaman logam ini masyarakat mengamalkan kehidupan secara tetap. Mereka tinggal tetap di suatu kawasan. Mereka cenderung untuk tinggal di kawasan yang terdapat sumber bekalan air. Contohnya di tebing sungai. Mereka akan memilih untuk tinggal di tebing sungai kerana mudah mendapatkan bekalan makanan dan juga bekalan minuman, serta mereka mudah untuk bercucuk tanam di situ kerana mereka mudah untuk mendapatkan air. Alatan yang digunakan pada zaman logam ialah logam dan besi. Mereka menggunakan logam dan besi untuk mencipta alatan seperti kapak dan juga sabit. Mereka menggunakan alatan ini untuk
memburu, menangkap ikan dan juga bercocok tanam. Jadi di sini kita dapat tahu serba sedikit di mana alam Melayu ini berkembang dari zaman ke zaman dan juga cara kehidupan mereka semakin berkembang maju daripada zaman Paleolitik hingga ke zaman logam. Jadi saya telah terangkan serba sedikit tentang perkembangan alam Melayu pada zaman prasejarah, dan kemudian saya akan serahkan kepada Nik Muhammad Izzat Firdaus untuk terangkan tentang zaman proto sejarah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ni Muhammad Izzat Firdaus bin Nur Azman. Pada hari ini saya akan meneruskan tentang perkembangan alam Melayu pada zaman proto sejarah. Okey, zaman proto sejarah, apa itu zaman proto sejarah? Ianya adalah zaman peralihan dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana orang belum mengenal tulisan. Manakala zaman sejarah adalah di mana zaman orang sudah mengenal tulisan. Jadi ianya adalah di antara kedua-dua zaman tersebut. Okey, untuk kewujudan kerajaan Melayu kuno, kita ada yang pertama kerajaan Cihtu. Kerajaan Cihtu dikenali sebagai Tanah Merah dan dirujuk oleh China dengan nama Cihtu tersebut. Ianya juga dikenali sebagai Kalathana, dan kerajaan ini pada zaman sekarang dikenali sebagai Kelantan. Untuk yang kedua, kita ada kerajaan Langkasuka. Kerajaan Langkasuka ialah kerajaan Melayu Hindu kerajaan Melayu Hindu Buddha yang terletak di bahagian utara Malaysia, iaitu di sekitar kawasan Thailand. Dan berdasarkan legenda, kerajaan itu ditemui oleh seseorang yang bernama Merong Mahawangsa. Kerajaan tersebut dipercayai ditemui pada abad kedua. Okey, untuk yang ketiga, kita ada kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ini dikenali juga sebagai Kataha, Kadaram dan Chehcha. Kedah Tua dipengaruhi oleh agama Buddha dan seterusnya diikuti oleh Hindu. Pengaruh Hindu-Buddha ini boleh dibuktikan melalui peninggalan candi di Lembah Bujang. Kedah Tua mempunyai pelabuhan Kedah dan ianya menjadi tempat penukaran barang, tempat persinggahan pedagang dan tempat persinggahan pedagang dari Arab, India, Sri Lanka, Parsi dan Eropah sebelum mereka meneruskan perjalanan untuk ke timur. Kerajaan Kedah Tua ini diasaskan pada abad kedua. Okey, untuk yang seterusnya, kita ada kerajaan Gangga Negara. Kerajaan ini dipercayai merupakan kerajaan Hindu lama. Menurut sebuah lagi catatan sejarah Melayu, Hikarat Merong Mahawangsa, Gangga Negara mungkin telah diasaskan oleh anaknya sendiri, iaitu Raja Ganjil Sarjuna dari Kedah. Kerajaan Gangga Negara ini turut dikenali sebagai Perak. Okey. Untuk seterusnya kita ada kerajaan Tantan. Tantan adalah nama China. Tantan adalah nama China, iaitu dikenali sebagai Terengganu pada zaman sekarang. Maksudnya orang China memanggil kerajaan Terengganu pada zaman dulu sebagai Tantan. Tantan adalah sebuah negeri di bawah naungan Sriwijaya. Okey, itu untuk kerajaan lama purba. Okey, seterusnya kita akan bercakap tentang sistem politik tradisi. Okey, kerajaan-kerajaan zaman purba dulu, mereka selalu menggunakan sistem pembesar empat lipatan, iaitu yang mempunyai bendahara, laksamana, temenggung dan juga bendahari. Mereka juga menggunakan sistem jemaah menteri dan juga sistem penaung ataupun dinaung. Untuk yang maksud empat lipatan tersebut, untuk bendahara dikenali, bendahara tugasnya adalah sebagai ketua pentadbir negara, penasihat utama raja ataupun sultan. Bendahara kerjanya adalah sebagai ketua angkatan perang, ketua hakim. Okey. Untuk yang seterusnya, temenggung boleh kita panggil sebagai ketua polis untuk zaman sekarang. Tugas temenggung adalah sebagai ketua penjara,
ketua protokol istana, hakim kes-kes jenayah di darat, dan untuk seterusnya kita ada penghulu bendahari. Penghulu bendahari menguruskan perbelanjaan negeri, ketua bendahari dan ketua urus setia istana. Okey, yang terakhir kita ada laksamana. Laksamana seperti namanya, tugasnya adalah sebagai ketua angkatan laut dan pengawal keselamatan di bahagian laut. Okey, untuk seterusnya, untuk sistem sosial, kerajaan dulu mereka ditadbir seperti untuk golongan pemerintah. Golongan pemerintah mentadbir golongan yang diperintah. Okey, golongan pemerintah adalah ialah orang-orang yang diraja ataupun bangsawan, manakala orang yang diperintah adalah rakyat jelata atau hamba. Okey, untuk sistem ekonomi, kebanyakan daripada rakyat-rakyat pada zaman dulu mereka hanya menggunakan sistem ekonomi sehara diri, iaitu modal kecil, pasaran terhad dan penggunaan teknologi mudah. Okey, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca untuk zaman-zaman Melayu protosejarah tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan kembalikan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Khairizani bin Azizul. Hari ini saya nak bentangkan tentang perkembangan alam Melayu pada zaman pensejarah. Okey. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ialah faktor utama perkembangan alam Melayu ni, kerana dia membuat sistem pemerintahan beraja yang diguna pakai. Dia membuat sistem beraja untuk memperkembangkan alam Melayu ni. Dia macam dia berkembangkan alam Melayu lah. Lepas tu perkembangan alam Melayu ni dia menjana ketamadunan bangsa sehingga negara luar ikut juga sehingga negara luar amalkan juga sistem ni. Seperti negara Indonesia dengan Brunei. Dia mengamalkan jugalah sistem perkembangan alam Melayu ni juga, sistem beraja contohnya kan. Macam itulah. Lepas tu antara faktor utama jugalah yang ni, agama Islam. Agama Islam ni dia berluasa di tanah Melayu. Itu juga antara sebab perkembangan alam Melayu ini. Sebab dia agama Islam ni dia berkembang dan di situ nampaknya berkembangnya alam Melayu. Bila Islam ni datang, dia berkembangnya alam Melayu itu secara berkembang. So makin lama Islam besar, makin lamalah perkembangan makin besarlah perkembangan alam Melayu ni. Itu jugalah faktor utama agama Islam ni. Lepas tu pembentukan masyarakat. Masyarakat Melayu mula berdagang. Apabila Melaka menjadi pusat perdagangan terkenal di dunia, di situ juga mendapat berkembangnya alam Melayu. Apabila orang-orang Melayu ni berdagang, dia dapat meluaskan lagi alam Melayu ni, berkembangnya alam Melayu ni. Okey, lepas tu proses penempatan penduduk. Proses penempatan penduduk ni juga meluaskan juga, memperkembangkan alam Melayu ni. Sebab dia nak mendapatkan tempat kan, macam tanah ke apa. Lepas tu Melayu ni berleluasa lah kan, perkembangan jugalah. Kira ada jugalah pembentukan masyarakat ni. Bila proses penempatan penduduk ni, dia membuat pembentukan masyarakat tu. Lepas tu kemasukan buruh asing juga membentukkan masyarakat, kerana
bila buruh asing datang, dia membuat pembentukan masyarakat juga, berkembangnya juga alam Melayu ni. Dia antara satu faktor jugalah yang kita boleh cakap berkembangnya alam Melayu ni. Lepas tu sebelum kedatangan penjajah, orang Melayu ni juga merupakan penghuni tertua yang datang dan menetap di Kepulauan Melayu ni selepas orang asli. Dia sebelum orang asli tu kan. Dia selepas orang asli. Dia kira orang Melayu ni paling tertua lah, paling epic lah dekat Malaysia ni kan, sebab dia dah lama kan. Time orang asli tu dah ada, tapi lagi lama lah orang asli. Tapi bila Melayu datang, dia mempunyai penghuni tertua yang di Melayu, yang tu juga, yang datang dekat Kepulauan Melayu ni juga. Okey. Lepas tu kedatangan penjajah juga sedikit sebanyak menyumbang kepada pengembangan alam Melayu, kerana yang saya cakap tadi, kemasukan buruh asing. Penjajah memasukkan buruh asing, membawa orang asing, memburu buruh asing lah, nak bekerja kat Malaysia ni kan, di tanah Melayu ni kan. So dapat situ juga berkembangnya alam Melayu ni. Apabila buruh asing datang, macam tu lah. Okey, lepas tu kewujudan kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Di situ juga pembentuknya masyarakat di Malaysia ni. Berkembangnya alam Melayu bila buruh asing datang. Lepas tu para penjajah juga meninggalkan beberapa peninggalan di tanah Melayu. Disebabkan itu juga berkembangnya alam Melayu di tanah Melayu ni juga. Dia meninggalkan beberapa peninggalan di tanah Melayu kan. Contohnya buruh asing seperti orang India dengan orang Cina kan. Dulu kan diorang buruh, diorang daripada sana, lepas tu datang kat sini menjadi buruh dekat sini, bekerja buruh kat sini. Disebabkan itu juga pembentukannya kepelbagaian masyarakat di Malaysia ini, seperti India, Melayu, Cina kan, lain-lain. Disebabkan itu juga perkembangannya alam Melayu ini pada zaman pensejarah. Okey, itu saja yang saya ingin terangkan. Okey, terima kasih Puan. Okey. Muhammad Hamzah bin Mazlan. Saya akan meneruskan lagi pembincangan kita, iaitu tajuk perkembangan alam Melayu. Okey, saya akan menerangkan perkembangan alam Melayu ni pada zaman moden. Okey, yang pertama kita dapat tengok para Melayu ni sekarang ni dah mereka pada tahun 1957. Okey, kita dapat lihat perkembangan beliau selepas kemerdekaan 1957 ni. Orang Melayu ni hidup dalam aman damai. Diorang semua kehidupan diorang semua ni sangat baik, aman, semua tiada lagi peperangan yang seperti dulu. Tapi dan tiada lagi peperangan dari kuasa-kuasa besar seperti Jepun, British, Portugis, dan lain-lain lagi lah yang telah jajah tanah Melayu waktu sebelumnya merdeka. Tetapi kehidupan orang Melayu ni pada zaman sebelumnya merdeka ni, diorang ni hidup serba kekurangan. Diorang hidup dalam tidak aman. Sebab apa? Sebab daripada kekacauan daripada kuasa-kuasa besar yang telah jajah tanah Melayu ni. Sebab itu kita dapat tengok orang Melayu pada waktu itu semua dalam ketakutan. Tak seperti zaman sekarang ni yang hidup aman damai. Okey. Seterusnya saya akan bincang lagi tentang perpaduan. Okey, perpaduan pada zaman sekarang ni sangatlah kukuh. Tak kiralah dari segi bangsa ke apa, bangsa, agama,
orang Melayu ni dengan agama-agama lain, diorang tetap berkawan, bersatu semua. Sebab apa yang kita lihat daripada zaman dulu hingga zaman sekarang ni, walaupun mereka ni datang daripada luar, tapi setelah diorang duduk di tanah Melayu ni, tak kira bangsa India ke Cina, orang Melayu ni bergaul je. Diorang bergaul, berkawan semua, sampaikan ke hari ni kita dapat lihat orang Melayu masih kekal lagi berkawan dengan orang Cina, orang India. So kita dapat tengok kat situ perpaduan rakyat orang Melayu ni sangat kukuh hingga ke hari ini. Okey. Seterusnya, apa yang dapat lihat lah pada perkembangan orang Melayu zaman moden sekarang ni, kita dapat lihat Malaysia sekarang ni telah banyak berkembang dari segi aspek, contohnya segi pembangunan, dari segi perdagangan, apa lagi, lain-lain lagi lah. Orang Melayu ni sekarang dah mula hidup diorang semua dah berkembang. So kita dapat lihat dari masa ke masa, daripada orang Melayu ni, daripada start zaman diorang diseksa semua, diorang berkembang, diorang mulakan perkembangan diorang perdagangan semua itu, sampailah ke hari ni orang Melayu dah berkembang sangat maju. Ya, so terima kasih atas pendengaran pembentangan yang saya telah bentangkan sebentar tadi. Sekian, terima kasih ya.